Assalamualaikum. Apa yang aku ceritakan ni ialah sebuah cerita tentang perjalanan aku mencari asal-usul aku. Selain tu, sebagai nasihat untuk adik-adik dekat luar sana yang sama situasi macam aku. Sekarang ni tak kira Twitter, Facebook atau TikTok. Ramai anak-anak yang membesar tanpa ibu bapa. Cuba untuk mencari ibu bapa mereka kembali sebab zaman internet dah maju jadi makin senang mencari. Aku pun sama. Umur 4 tahun, aku ditinggalkan dekat rumah kebajikan. Setakat ada sehelai surat beranak, gambar seorang wanita yang aku percaya mak kandung aku dan duit dalam RM50. Aku pun membesar setiap hari. Asyik tertanya-tanya, mana mak ayah aku? Bila aku membesar dekat sini, kawan aku ada yang dia ambil jadi anak angkat. Aku sebenarnya terlalu cemburu. Dalam hati asyik tertanya-tanya, tak ada ke ibu bapa yang nak ambil aku jadi anak angkat mereka? Bila sambung belajar dekat IPTA, kali ni aku agak cemburu sebab semua kawan-kawan ada mak ayah mereka. Sama-sama naik kereta, balik cium tangan, peluk. Aku pula datang bawa barang ala gadah, naik bas. Bila dah habis belajar, start kerja. Aku waktu ni ada satu obsesi nak cari keluarga kandung aku. Aku nak trace balik asal-usul aku. Sebelum ni aku macam anggap diorang ni tak sayang aku. Jadi aku tak teringin nak cari. Tapi kali tu aku rasa macam nak tahu kenapa dan apa yang terjadi dekat mereka sampai aku dibuang dekat pusat kebajikan. Aku pun mula cari dari surat beranak aku. Waktu ni internet tengah rancak zaman Facebook. Aku terpaksa upah orang untuk carikan info dari surat beranak. Cari dan akhirnya jumpa. Aku pun pergi dekat sana, dekat alamat yang orang tu kasih. Ada orang menetap dekat situ. Aku pun sampai dekat Johor Bahru, rumah flat 5 tingkat. Aku ketuk pintu. Aku tanya, Assalamualaikum. Boleh tanya ni rumah Encik A ke? Jawab makcik ni, bukan, ini rumah B. Aku pun tak nak mengalah. Jadi aku tunjuk alamat dan nama penuh ayah aku yang dalam surat beranak tu. Jadi bila fikir balik makcik tu cakap dia tak tahu. Tapi dia suruh aku tanya dekat rumah bawah. Ni kira macam ketua untuk blok tu lah. Aku bagi salam, kenalkan diri dan tanya berapa lama dia dah duduk sini. Bila dia cakap dia dah lama, aku pun tanya, kenalkan tak nama sekian-sekian yang duduk dekat rumah tingkat atas ni. Bila dah lama fikir, dia cakap, kenal tapi rupanya dah pindah. Lama dah. Katanya dah 10 tahun juga pindah. Kecewa juga waktu tu. Aku tanya lagi, dia ada tak nombor telefon ke, gambar ke atau kontak yang aku boleh tahu. Sayang, pakcik tu cakap tak ada. Aku buntu. Nak start dari mana? Gambar yang aku ada tu pun gambar lama dah. Fikir, aku cuba cari kedai yang paling lama dekat kawasan tu. Kedai runcit ke, kedai makan. Aku jumpa satu kedai makan. Bila aku tanya kawasan tu, memang kedai tu dah lama betul. Aku sembang tanya siapa paling lama kerja dekat sini. Ada makcik ni, aku pun kasih warming up dulu. Lepas tu aku tanya, makcik, saya ni sebenarnya nak cari orang. Dah lama tak jumpa ni. Nama dan gambar dia makcik kenal tak? Bila dia punya belik, hampa dia tak kenal. Aku akhirnya macam terfikir something. Pergi balik flat tadi dan tanya ketua blok tu, dia tahu tak yang orang tinggal dekat rumah tu dulu kerja apa. Dia cakap dia tak ingat. Tapi datang isteri pakcik tu, dia cakap bini dia kerja kilang. Tapi suami dia tak tahu kerja apa. Kilang biskut lama. Aku pun pergi kilang tu. Tapi sayang, dah jadi kilang jual jajan maruku. Aku jumpa supervisor dalam tu dan akhirnya dia kenalkan aku seorang makcik ni. Dah kerja lama dari kilang lama. Aku borak dengan dia dan tunjuk gambar dengan nama. Lama juga. Akhirnya makcik tu cakap, kenal. Oh, ingat sangat, tapi dia ni yang duduk dekat flat hujung tu kan? Aku macam terus excited sebab aku tak bagi tahu pun yang dalam gambar tu duduk dekat flat. Aku tanya makcik kenal dan tahu tak dekat mana dia tinggal. Dia cakap dia dah berhenti lama dah dia ni. Tahu tinggal situ pun sebab dulu van kilang ambil dekat flat tu. Tak rapat, tapi dia kenal orang yang rapat. Aku dapat satu nombor telefon. Aku call, tanya perlahan-lahan. Dia pun cakap, cari Ina ke? Aku pun iya kan. Sambil cakap kerja kilang dan duduk flat sekian-sekian. Lagi sekali hampa dia cakap last jumpa Ina ni dah lama sangat. Dia pun tak tahu mana Ina pergi. Aku tanya dia ada tak kenal sesiapa yang tahu Ina tu sekarang. Jawapan dia tak ada. Sebab dah lost contact. Aku pun drive balik ratus kilometer dengan perasaan hampa sekali. Give up. Sebab dah tak tahu nak mula dari mana. Tapi lepas sebulan, aku macam entah kenapa tenung kat gambar tu. Aku teringat dekat kawasan rumah flat tu ada satu kedai gambar lama.
Aku macam orang gila drive. Pergi kedai gambar tu, aku cakap dengan ancing dekat situ, boleh tak tolong cari nama sekian-sekian dalam buku log. Sebab kalau dulu hantar gambar nak cuci, mesti ada macam list. Dia cakap banyak susah mau cari. Tapi lepas aku cerita dari awal, baru aunty tu dia cari. Aku dengan aunty tu lepas berjam cari, jumpa nama lelaki yang dalam surat beranak aku. Dapatlah nama siap nombor telefon. Aku apa lagi, call, nervous itu. Lain macam. Sebab panggilan tu masuk dan ada orang kat. Aku pun tanya, ini Encik sekian, bin sekian. Ya, ini saya. Nak cari siapa ya? Aku pun kenalkan diri, nama penuh siap bin sekali. Dia terdiam, dia tanya aku dekat mana. Aku pun jawab, ada dekat sekian-sekian. Aku tak bagi tahu yang aku ada dekat lokasi kawasan rumah lama dia. Aku pun cakap dengan dia, nak jumpa sekejap boleh tak? Dah dapat alamat pun aku pergi. Anti kedai gambar tu tanya aku, dapat tak? Aku jawab, dapat. Dia tepuk bahu aku sambil cakap, tak apa. You pergi jumpa you punya ayah. Nanti wah jumpa, wah ketuk sama itu punya kepala. Aku cuma mampu gelak je. Aku pun cakap dengan dia, terima kasih. Sambil ambil satu gambar yang siap terus. Lepas 1 jam drive, aku jumpa lelaki yang nama dia tertera dekat sijil lahir aku. Tempat yang aku jumpa ni, kedai makan dia. Dia tanya nak makan apa. Aku pun reject dan terus straightforward tanya kenapa. Aku cuma tanya itu je. Kenapa? Lepas dah lama dia diam, dia pun bercerita. Asalnya dia ni dari negara lain. Lepas tu dia berkahwin dengan seorang wanita, mak aku. Dan akhirnya pindah ke Johor. Alasan dia, sebab nak jauh dari saudara mara. Akhirnya isteri dia pregnant dan bersalin. Lepas umur aku dalam 3 tahun nak masuk 4 tahun, isteri dia iaitu ibu kandung aku meninggal dunia. Waktu ni aku agak terkejut juga. Sebab waktu ni urusan jenazah semua dekat rumah saudara dia. Jadi yang jiran duduk flat atau kawan mak aku yang kerja kilang tak tahu dia dah meninggal. Kemudian diteruskan kehidupan macam biasa. Lepas baru beberapa bulan dia putus asa, waktu ni dia minta maaf dekat aku. Sebab dia tak larat, penat, buntu. Jadi dia bawa aku naik bas, letak segala benda penting dan duit, tinggalkan aku dekat rumah kebajikan yang beratus kilometer. Aku pun tarik nafas dalam-dalam. Rasa sedih, kecewa, marah. Jadi aku tanya, mana kubur arwah? Mana saudara mara arwah tak tahu ke? Dia cakap saudara mara dia tak tahu. Aku bila dengar tu aku marah. Arwah ada mak ayah, ada adik beradik, tapi dia meninggal pun tak tahu. Aku pun suruh kasih dia tunjuk gambar kubur arwah ibu aku. Biar aku pergi sendiri. Ingat lagi pergi dalam waktu petang juga. Menangis juga aku kat situ. Sebab selama ni aku anggap mak aku yang buang aku. Rupanya mak aku sendiri dah tak ada. Dan ayah aku yang buang aku. Lepas duduk dalam sejam selesai baca Yasin, bersihkan mana yang patut, akhirnya aku datang balik jumpa lelaki tadi. Aku tanya dia, ada tak contact number saudara mara arwah? Dia cakap tak ada, tapi dia boleh bagi alamat. Aku pun okey lah, ambil alamat. Waktu tu dah malam, dia ajak aku tidur rumah. Nampaklah dia ada isteri lain dengan anak beranak. Tapi aku tolak. Bagi aku inilah yang pertama dan terakhir aku cuma nak tahu asal-usul aku. Aku pun dari Johor pergi drive ke Pahang. Dengan tak cukup tidur, dengan menangis dalam kereta. Aku call bos, nak minta cuti emergency. Aku terpaksa stay dekat hotel dan tidur dulu. Esok pagi baru keluar cari dan selepas berjam akhirnya aku jumpa. Sebab alamat dia lengkap dengan nama sekali. Aku pun ketuk dan bagi salam keluar. Keluarlah Tok ni, dia jawab salam, tanya nak cari siapa. Assalamualaikum Tok, ni rumah sekian-sekian ke? Atuk jawab, ya inilah rumah aku lah ni. Aku pun kenalkan diri dan nama penuh dan anak siapa. Allah, anak Ina ke ni? Allah. Banyak kali atuk tu mengucap sampai terduduk dia dekat lantai. Aku pun terkejut juga. Lepas tu angkat dia duduk dekat kerusi. Datang nenek dia cakap, ya Allah, bang kenapa? Dia cakap pandang aku sambil usap tangan aku cakap, anak Ina ni mak, anak Ina. Nenek tu pun pegang tangan aku sambil cakap, ya Allah, anak Ina ke? Sambil peluk aku. Aku pun waktu ni mengalir juga air mata. Lepas dah bertenang semua, aku suruh orang duduk. Atuk dengan nenek aku suruh masuk dalam rumah. Aku pun cerita dari A sampai Z. Nenek aku menangis bila dapat tahu anak dia, Ina, dah meninggal. Lepas tu dia urut lengan aku. Dia cakap, ya Allah, cucu aku duduk seorang bang. Allah. Lama sesi bercerita dengan air mata. Atuk dengan nenek aku siap minta maaf lagi. Dia cakap dia tak tahu yang aku terpaksa duduk membesar dekat rumah kebajikan anak yatim. Lepas tu dia suruh aku makan. Sambil dia cerita lepas mak aku kahwin, diorang tak tahu mana dia duduk.
dia tak kasih tahu. Jadi diorang tak dapat berita. Tak tahu dia sihat ke tak. Atuk aku ni call anak dia, suruh diorang ni balik, ada benda penting. Malam tu aku duduk situ makan dan solat. Sedih bercampur gembira. Esoknya datang adik-beradik arwah mak aku. Tak ramai. Dalam 4 orang. Arwah mak aku rupanya anak nombor 2. Ada 4 orang perempuan, 1 je lelaki. Lepas kongsi cerita, semua nangis. Makcik aku, dia cakap nak saman ayah aku. Aku terkejut juga sebab sebelum ni tak terfikir nak ambil tindakan undang-undang ke apa-apa. Tapi aku reject. Aku cakap biar habis ini. Akhirnya esoknya kami semua pergi Johor, pergi kubur arwah, baca Yasin ramai-ramai. Habis dekat situ. Habis tu tidur hotel semalaman, kami semua balik. Sampai sana makcik aku bagi sampul yang dalam dia ada duit. Dia cakap dekat aku, selama ni aku hidup susah, tak ada orang tolong. Saudara mara hidup tak cari dan tolong aku. Dia cakap nak ulang masa segala macam tak boleh. Dia cuma boleh kasih duit. Aku reject. Tapi nenek aku cakap ambil, kalau tak dia orang rasa bersalah. Aku pun lepas 2-3 hari duduk situ, aku balik. Disuruhnya aku balik kampung waktu free. Balik rumah tu, bila cek duit tu banyak, ada dalam 10,000. Selang sebulan makcik aku telefon minta nombor akaun dia, masukkan lagi 10,000. Aku cakap banyak sangat. Tapi dia cakap duit ni dari ayah aku. Rupanya makcik aku diam-diam. Dia pergi kedai makan yang aku bagi tahu, kedai bekas suami arwah ibu aku. Dia cakap ini pampasan. Nanti dia minta lagi. Sejak hari tu, setiap kali puasa dan raya, aku mesti balik kampung. Selalu hujung minggu ke apa pergi rumah makcik aku. Sebab diorang rumah dekat kawasan aku, kerja tak jauh. Waktu aku kahwin pun awal tahun ni, keluarga mak aku yang sponsor dari A sampai Z. Dia cakap aku semua fokus untuk baju kahwin je. Dari dewan makan diorang uruskan. Walaupun ayah aku buang aku, tapi Alhamdulillah, keluarga arwah mak aku terima aku, sayang aku dan peluk aku. Kepada adik-adik dekat luar sana, nak mencari asal usul, ingat kena kuatkan diri dan tabah.